warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada dalam bulan Rajab yang menghampiri bulan puasa, tak berapa lama lagi. Jadi insya-Allah pada minggu akan datang saya akan bincangkan mengenai sedikit keistimewaan bulan Rajab. Dan selepas itu kita akan masuk bulan Syaban. Saya akan cerita sedikit mengenai bulan Syaban selepas daripada itu. Cuma malam ni kita sambung dalam hadis minggu yang lalu mengenai dengan kelebihan tahajud, mendirikan berjaga malam dan juga kesederhanaan dalam melaksanakan ibadat. Hadis yang pertama daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, turun Tuhan kami iaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, Allah taala maha tinggi Allah Subhanahu wa taala akan turun setiap malam ke langit dunia sehinggalah berbaki 1/3 akhir malam. Kerana 1/3 akhir malam ni adalah waktu tahajud dan waktu yang manusia lalai pada ketika itu. Allah Subhanahu wa taala, malaikat menyatakan, malaikat berkata pada ketika itu, man yad'u, Allah Subhanahu wa taala berkata, man yad'uni fa astajib lah, man yas'aluni fa a'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfir lah. Siapa yang berdoa kepada aku, Allah Taala kata, aku akan mustajabkan doa dia. Siapa yang minta kepada aku akan berikan kepada dia. Siapa yang minta ampun kepada aku, maka aku akan ampunkan dosanya. Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim menyatakan hadis ini turun Allah Taala pada setiap malam. Ini adalah di antara ayat-ayat mutasyabihat. Quran menyebutkan huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala ada ayat-ayat muhkamat. Muhkamat ni ayat-ayat yang jelas, tak perlu takwil lah, jelas mengenai hukum hakam dan sebagainya. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Yang lain adalah ayat-ayat mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Siapa yang dalam hati ada kecenderungan akan kesesatan, maka dia akan takwil ikut suka hati dah. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Tidak ada siapa yang mengetahui takwilan yang sebenarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ulama boleh menceritakan takwil ayat ini seperti ini, tapi hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala saja mengetahui. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Orang yang dalam pengetahuannya, luas ilmunya, mereka akan berkata, Rabbana amanna bihi, wahai Tuhan kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, semua itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim menyatakan ayat-ayat mutasyabihat ni ada dua mazhab yang masyhur. Mazhab jumhur salaf dan juga sebahagian ulama mutakallimin, kita beriman dengan hakikat apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Zahir pada hak kita tak perlu takwil dan kita yang zahir je kita beriman. Kita beriktikad, ni pendapat jumhur salaf. Kita beriktikad Allah Ta'ala suci daripada semua makhluk. Mana Allah Ta'ala suci tidak sama seperti makhluk. Yang kita perlu beriman
Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun, tetapi turun yang layak bagi Allah. Bagaimana kita tak tahu. Adapun mazhab majoriti di kalangan ulama mutakallimin dan juga satu jamaah di kalangan ulama salaf, ada yang mereka mentakwilkan turunnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Cuma dalam dua-dua mazhab ini mereka sepakat, iaitu palingkan maknanya daripada makna zahir. Sebab kita tak boleh kita faham ikut apa yang tergambar pada fikiran kita, sebab Allah Ta'ala tidak ada yang tergambar dalam fikiran kita. Seperti tangan, wajah Allah, tangan Allah, semua itu kita tak dapat gambarkan. Ulama berbeza dari segi kita kalihkan daripada makna zahir ini. Ulama berbeza pendapat. Ada yang menyatakan kita beriktikad iaitu sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang layak bagi Allah tanpa takwil. Ini mazhab jumhur salaf, majoriti di kalangan ulama salaf menyatakan kita beriman saja apa yang Allah Ta'ala sebut yang layak bagi Allah, dan tak perlu kita takwil dengan sesuatu makna yang lain. Adapun selain daripada majoriti di kalangan ulama salaf, terutamanya majoriti di kalangan ulama khalaf, mereka takwil ijmal dengan sesuatu makna yang lain. Ada yang takwil secara tafsil, secara terperinci. Mereka tidaklah bermaksud dengan demikian takwil ini, takwil secara terperinci ataupun secara ijmal, secara kasar, secara dasar. Secara ijmal tidak terperinci, bukanlah bermaksud mereka nak bersalahan, nak bercanggah dengan ulama-ulama salaf. Tidak. Ulama khalaf, mereka takwil ini adalah kerana mereka nak jaga kesucian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana pada zaman mereka ini memang perlu takwil, dan menjadi satu darurat, keperluan yang teramat sangat takwilkan ayat-ayat mutasyabihat ini. Kerana pada zaman mereka ini banyak golongan-golongan mujassimah yang mensamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, dan juga Jahmiyah dan selain daripada kedua-dua golongan ini, yang mana golongan-golongan ini sesat dan mereka boleh menyelewengkan kefahaman orang-orang awam pada ketika itu. Kita lihat hadis yang kedua daripada Jabir radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna fil laili la sa'atun la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullaha fiha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa dhalika kullu lailatin, rawahu Muslim. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada setiap malam ada satu waktu yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada waktu tersebut seseorang Islam yang berdoa minta kepada Allah kebaikan sama ada urusan dunia ataupun urusan akhirat, Allah Ta'ala akan berikan kepada dia, akan mustajabkan permintaan dia. Pada setiap malam ada satu waktu yang disembunyikan. Ini adalah kelebihan malam. Siang tidak ada melainkan pada hari Jumaat sahaja. Hikmah dia supaya manusia bersungguh-sungguh, bertungkus lumus mencari bilakah waktu tersebut. Hadis yang ketiga daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbus solah ila Allah salatu Daud. Sembahyang yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah sembahyang Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Wa ahabbus siyam ila Allah siyamu Daud alaihi salatu wassalam. Puasa yang paling Allah Ta'ala suka adalah puasa Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthah. Nabi Daud alaihi salatu wassalam, dia akan tidur separuh malam, kemudian dia akan bangun 1/3 malam, wa yanamu sudusahu, dan Nabi Daud akan tidur balik 1/6 malam, wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Daud akan berpuasa satu hari dan juga berbuka tidak berpuasa satu hari.
Jadi dia berpuasa selang-selang. Hari ni berpuasa, esok tak puasa, tolak hari ni berpuasa, esok tak puasa, lusa puasa pula, tolak tak puasa, selang-seli. Itu puasa Nabi Daud alaihissalam, puasa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun solat Nabi Daud adalah malam ni dibahagikan kepada 6. Kita bahagikan 6, dibahagikan 6. Kemudian 3 yang awal, 1/6, 2/6, 3/6, itu Nabi Daud tidur. Kemudian 1/4 daripada 1/6 dan juga 1/5 daripada 1/6, semua ada 6. Yang 3 yang pertama Nabi Daud tidur. Kemudian yang ada baki lagi 3, 2, 1/4 dan 1/5 daripada 1/6 daripada kita bagikan 6 tadi, itu Nabi Daud beribadat kepada Allah. Dan 1/6 yang akhir sebelum subuh Nabi Daud tidur, untuk mendapat kekuatan ataupun untuk berjaga malam. Tapi selalunya dikhawatiri lah, kalau kita tak set jam takut terlajak sampai sedar-sedar matahari dah terbit dah. Okey. Kemudian daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat kana ta'ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu awal al-lail wa yuhyi akhirahu thumma in kana lahu hajah ila ahlihi qada hajatahu thumma yanam. Fa in kana 'inda an-nida'il awwal junuban wasaba fa afadha 'alayhi al-ma' wa in lam yakun junuban tawadda'a lis-salah thumma shalla rak'ataini, muttafaqun 'alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata Nabi SAW tidur pada awal malam. Macam Nabi Daud tidur pada awal malam. Yang terbaik lepas isyak tidur. Kalau tak ada apa-apa urusan lah, kalau tak ada apa-apa kelas tak ada kelas mengaji, tak ada kelas apa-apa, tak ada urusan kerja apa-apa, tidur di awal malam. Dan dia memberi kekuatan kepada kita untuk jaga bangun awal esok lah. Berbeza orang muda sekarang. Awal dia pukul 12-1 pagi, yang biasa pukul 1-2 pagi tidur. Main WhatsApp, tengok Facebook. Jadi itu semua perkara yang sia-sia lah. Sebab Nabi suruh tidur awal untuk mendapat kekuatan berjaga malam. Tak kalau nak tengok Facebook ataupun apa-apalah, Instagram ke, maka tengok keesokan pagi ataupun waktu-waktu yang lapang. Waktu malam pun lapang, tapi waktu istirahat yang terbaik, beristirahat. Nabi SAW tidur awal malam dan Nabi berjaga akhir malam. Kemudian sekiranya Nabi ada keperluan, itu Nabi ada kehendak bersama dengan isteri, Nabi akan bersama dengan isteri selepas berjaga malam. Kemudian Nabi akan tidur, Nabi tidur pada awal malam, kemudian Nabi beribadat, kemudian Nabi tidur lagi. Dalam hadis ini menunjukkan diutamakan ibadat ini berbanding keperluan, kehendak nafsu kita. Bila kita jaga malam, berjaga malam, perkara yang pertama sekali adalah mengutamakan ibadat. Kemudian bersama dengan isteri pun adalah dianggap ibadat juga. Tapi ibadat kepada Allah ini yang diberi keutamaan lah. Nabi beri keutamaan. Kemudian dalam hadis yang disebutkan ini juga, la dalalata fil hadis annahu raqada min ghairi wudu'. Bila Nabi bersama dengan isteri, kemudian Nabi tidur, bukanlah menunjukkan dalam hadis ini Nabi tidur tanpa wudu'. Yang awalnya kita nyatakan perbuatan Nabi sudah pasti Nabi akan ambil wudu' dulu baru tidur. Nabi akan ambil wudu' dulu baru tidur. Sebab nak mandi tengah malam mungkin sejuk, jadi Nabi ambil wudu'. Itu yang disunatkan lah. Bukanlah haram kalau tidur berhadas besar, cuma dia makruh. Sekiranya Nabi jaga pada azan yang pertama, subuh ni azan 2 kali macam Jumaat juga, supaya manusia buat persiapan lah. Orang yang tak bangun tahajud, dia boleh bangun tahajud. Orang yang nak berpuasa, dia boleh makan sahur. Azan pertama dia tak ada waktu dia. Tak ada waktu.
Yang penting sebelum azan kedua. Tak kira dah setengah jam ke sebelum azan kedua, sebelum masuk waktu lah. Sama ada setengah jam sebelum masuk waktu, ataupun 1 jam, ataupun 1 jam setengah, bergantung pada sesebuah tempat. Standard 1 jam lah. Kalau azan pukul 5, azan pukul 6, azan subuh pukul 6, azan pertama pukul 5. Selalunya begitu. Sekiranya Nabi dengar azan yang pertama, Nabi sedar azan pertama, maka sekiranya Nabi dalam keadaan berwudu, wasaba fa afadha alaihi al-ma', Nabi bergegas terus bangun tidur dan terus mandi. Wa illam yakun junuban, kalau Nabi tak berjunub, tidak berhadas besar, Nabi berwudu untuk solat. Sama ada Nabi wudu untuk solat ataupun Nabi mentajdidkan wudu, iaitu memperbaharui wudu. Nabi ada wudu dah, mungkin Nabi tidur tak membatalkan wudu lah, tidur duduk ke, ataupun Nabi tidur yang tak membatalkan wudu, kemudian Nabi sembahyang 2 rakaat. Okey. Pada zaman Nabi azan 2 kali. Azan pertama adalah azan Bilal bin Rabah. Azan yang kedua adalah azan daripada Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat Nabi yang buta. Itu azan subuh, azan kedua. Riwayat daripada Imam At-Tirmizi, daripada Aswad. Aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha mengenai solat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam ni. Aisyah kata Nabi semayang, Nabi tidur pada awal malam, iaitu selepas solat Isyak Nabi tidur sampai sempurna separuh malam yang pertama. Nabi tidur lepas Isyak sampai sempurna separuh malam yang pertama. Ibnu Hajar menyatakan dalam hadis ini, kemudian Nabi bangun 1/6 daripada 1/4 dan 1/5 malam untuk bertahajud. Yang kita bagi tahu tadi lah, 6 malam ni kita bagikan pada 6. 3 yang pertama separuh Nabi tidur. Kemudian 1/4, 1/5 adalah Nabi buat tahajud, dan 1 yang ke-6 adalah Nabi tidur. 1/6 akhir Nabi tidur. Sebab apa Nabi tidur? Supaya untuk mendapat, disunatkan tidur 1/6 akhir malam untuk mendapat kekuatan sembahyang subuh. Tapi kena set jam lah, takut terlajak. Hadis yang berikutnya daripada Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, dia berkata Nabi SAW bersabda, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kamu biasakan melazimi qiyamul lail pada waktu malam. Fa innahu da'bus salihin, kerana qiyamul lail ini adalah amalan kebiasaan orang-orang soleh sebelum daripada kamu. Mereka sentiasa solat tahajud, berjaga waktu malam. Wa huwa qurbatul lakum ila rabbikum, dan itu adalah cara, tahajud, berjaga malam, qiyamul lail adalah cara mendekatkan diri kamu kepada Tuhan kamu, iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi ada disebutkan, la yazalul abdu yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah, sentiasalah hamba ini mendekatkan diri kepada aku dengan perkara-perkara sunat. Allah Ta'ala kata dalam hadis qudsi, sehinggalah aku suka kepada dia. Dan berjaga malam, qiyamul lail, tahajud pada waktu malam juga maghfaratun lis-sayyi'at, iaitu menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa. Dan berjaga malam, tahajud, qiyamul lail, wa manhatun 'anil ismi, dan juga melarang seseorang, menegah seseorang daripada melakukan dosa. Mana sesiapa yang berjaga malam, qiyamul lail, tahajud, maka dia ada pembenteng untuk halang dia daripada melakukan dosa. Kemudian hadis ini adalah hadis riwayat daripada Imam Tirmizi. Wa manhatun 'anil ismi, menjadi penghalang daripada melakukan dosa. Sebab Allah Subhanahu wa taala sendiri bagi tahu dalam Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya solat adalah menegah seseorang daripada perkara fahsya' dan juga munkar. Hadis daripada Salman Al-Farisi, hadis marfu', dia ada tambah, wa mataradatun lidda'i minal jasad, dan juga qiyamul lail, tahajud ini menjauhkan penyakit daripada tubuh badan manusia.
daripada hadis Ibnu Abbas dengan sanad yang baik, Nabi memerintahkan untuk solat malam walaupun 1 rakaat, tapi paling kurang kena 2 rakaat lah, sebab 2 rakaat baru dapat tahajud, 1 rakaat tak dikira tahajud. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun yadhakullahu alaihim ar-rajul idza qama bil-laili yusalli wal qaumu idza saffu fi shalah wal qaumu idza saffu fi qitalil adu, rawahu fi syarh sunnah. Dalam syarh sunnah daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan, 3 golongan yang Allah Ta'ala redha kepada mereka, mana Allah Ta'ala lihat dengan kasih sayang. Golongan yang pertama adalah seorang lelaki idza qama bil laili yusalli, bila jaga pada waktu malam dia akan sembahyang. Ini Allah Ta'ala suka, seperti orang seperti Allah Ta'ala kasih kepada dia. Ini menunjukkan seseorang yang berjaga malam untuk tahajud. Yang kedua adalah wal qaumu idza saffu fi shalah. Golongan yang kedua iaitu golongan yang saffu fi shalah, rapatkan saf dalam solat. Dan golongan yang ketiga adalah wal qaumu idza saffu fi qitalil adu, iaitu orang yang mana mereka berada dalam saf, juga dalam barisan dalam memerangi musuh. Mereka tak lari daripada medan peperangan. Hadis berikutnya daripada Ammar bin Abasah, dia berkata Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil lail al-akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru ismallah fi tilka sa'ah fakun, rawahu Tirmizi wa qala hadha hadithun hasanun sahih. Daripada Ammar bin Abasah, dia berkata Nabi SAW bersabda, sedekat-dekat Tuhan kepada hamba dia, Allah Ta'ala kepada hamba dia, iaitu pada jawful lail, pada rongga malam, pada tengah malam. Maksudnya rahmat Allah Ta'ala, dimustajabkan doa manusia, ataupun kita katakan tadi dalam hadis turunnya Allah adalah pada tengah malam. Itu waktu paling dekat Allah Ta'ala dengan kita. Maknanya rahmat Allah Ta'ala dekat. Fi jawfil lailil akhir, iaitu pada malam yang terakhir, pembahagian malam yang terakhir, 1/3 akhir malam. Fa in istata'ta, Nabi kata, sekiranya kamu mampu pada ketika itu untuk kamu berzikir kepada Allah, fakun, maka bangunlah dan bersungguh-sungguhlah pada ketika itu. Ini kalau tuan-tuan lihat dalam hadis ini, dalam hadis ini kita katakan apakah perbezaan antara hadis ini dan juga hadis mengenai dengan sujud? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Tempat yang paling dekat, tempat paling dekat hamba dia dengan Allah Ta'ala adalah sujud. Dalam hadis ini tempat Allah Ta'ala paling dekat dengan kita adalah ketika malam yang terakhir, 1/3 akhir malam. Apa perbezaan dia? Tuan-tuan boleh lihat dalam hadis ini, aqrabu ma yakunu rabbu, Allah Ta'ala dekat dengan seorang hamba. Dalam hadis sujud, aqrabu ma yakunu al-'abdu, seorang hamba dekat kepada Allah. Dalam hadis malam ini, 1/3 malam yang akhir, Allah Ta'ala dekat dengan kita. Tapi ketika sujud, kita dekat dengan Allah. Dia beza. Allah Ta'ala dekat dengan kita, kita dekat dengan Allah. Jadi di sini ulama menyatakan yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah menerangkan Allah Ta'ala tu dekat dengan hamba dia, iaitu pada 1/3 akhir malam. Adapun dalam hadis sujud, iaitu hamba tu dekat dengan Allah, iaitu ketika sujud. Antara tempat seorang manusia yang dekat dengan Allah adalah ketika dia sujud. Di perbezaan yang sangat halus lah. Cuma dalam hadis ini dia lebih kepada waktu. Allah Ta'ala akan, rahmat Allah Ta'ala dekat dengan seorang hamba ini adalah waktu dia adalah waktu pada 1/3 akhir malam.
1/3 akhir malam. Dia lebih menceritakan tentang waktu, menjelaskan waktu. Ada pun hadis sujud, jadi dia tak cerita tentang waktu, dia cerita tentang perbuatan. Perbuatan manusia yang dekat dengan Allah adalah perbuatan sujud, ketika sujud. Kemudian kita lihat hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu rajulan. Allah Ta'ala kasih kepada seorang lelaki, qama minal laili fa shalla, dia bangun pada waktu malam, dia bangun sebahagian daripada malam, kemudian dia sembahyang tahajud. Walaupun dia sembahyang qada pun tahajud juga. Apa-apa sembahyang dikira, selepas tidur apa-apa sembahyang dikira tahajud, walaupun sembahyang qada. Wa ayqadha imra'atahu fa shallat. Allah Ta'ala suka pada lelaki, dia sembahyang, bukan sekadar dia, tapi dia kejut isteri dia untuk sembahyang. Fasallat, maka isteri dia pun bangun sembahyang. Fa in abad, sekiranya isteri dia kata letih malam ni, penat, penat kerja semalam, penat, dia nak tidur jaga anak lagi, dia penat, jadi dia tak nak bangun, nadaha fi wajhiha alma, maka percikkan di muka dia air. Jangan tuang baldi, cukup lah, percikkan air je. Tapi jangan percik banyak sangat, sekadar usaha untuk dia bangun je lah. Kalau dia marah, tak apalah, kita tinggalkan lah. Kalau dia marah, mungkin dia terlampau penat sangat lah tu. Tapi dalam doa tuan-tuan, dalam tahajud tuan-tuan doa juga supaya isteri dapat bangun sekali tahajud. Takutnya tuan-tuan yang tidur, isteri yang bangun. Kemudian sambungan hadis ini, rahimallahu imra'atan, Allah Ta'ala juga kasih kepada seorang perempuan, qamat minal laili fa shallat, dia bangun pada waktu malam, kemudian dia sembahyang tahajud. Wa ayqadat, bukan sekadar dia sembahyang, wa ayqadat zawjaha fa shalla, dan dia kejut suami dia sembahyang sekali. Dia kejut suami dia, kemudian suami dia sembahyang. Fa in aba, sekiranya suami dia enggan, nadahat fi wajhihi alma, kemudian percikkan sedikit air di muka dia, di muka suami. Kalau suami tak nak bangun juga tak apalah, kalau kita percik muka dia, tarik lagi selimut sampai ke muka, tak apalah, kita doa je lah yang terbaik untuk dia. Percikkan air ni Nabi ajar adalah at-talattuf, iaitu kita berlembut. Sebab kita percik air kena lembut lah. Kita bukan ketuk kaki dia, tolak muka dia, tak, kita percikkan air. Dia rasa sejuk-sejuk je lah, dia bangun. Itu cara yang paling halus, paling lembut, cara yang paling sopan lah ketika kejut orang yang sedang tidur. Kemudian usaha yang keduanya adalah dia usaha, seorang suami usaha untuk kejutkan isteri dia. Seorang isteri usaha dalam ke arah kebaikan. Dia nak bangun, tak nak bangun tu terpulang lah, tapi kita usaha untuk ajak ke arah kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, benda-benda saling membantu dalam ke arah kebaikan dan juga ketakwaan. Hadis ini menunjukkan iaitu ikrahu ahadin 'alal khair, memaksa seseorang ke arah kebaikan. Hukumnya harus, bahkan disunatkan. Mana suami tak nak bangun, kita kejut dia. Isteri tak nak bangun, kita kejut dia, kita percikkan air. Walaupun nampak macam paksa, tapi itu adalah menggalakkan, memberi motivasi ke arah kebaikan. Itu disunatkan. Hadis daripada Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, ditanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyu du'a asma', wahai Rasulullah, apakah yang, mana satukah doa yang asma', yang paling didengari? Sebab apa didengari? Iaitu maksudnya yang paling diharapkan untuk dimustajabkan doa. Itu maksud asma', yang paling didengari. Maksudnya yang diharapkan untuk dimustajabkan doa dan diterima doa dia, dimakbulkan doa dia. Bila waktu dia? Maka Nabi SAW menyatakan jawful lail al-akhir, iaitu pertengahan tengah malam yang akhir, iaitu di akhir malam, iaitu 1/3 akhir malam. Ataupun yang kita bagi tahu tadi 1/4 dan 1/5. Kalau kita bahagikan 6 malam ni, 1/4 dan 1/5 malam.
itulah waktu yang terbaik untuk doa kita dimustajabkan oleh Allah. Ataupun 1/3 akhir malam. Kalau malam kita bahagikan 3, yang 1/3 akhir tu. Kalau malam ni kita bahagikan 3 lah. 3 yang terakhir malam. 1/3 akhir. Kemudian yang kedua Nabi kata waduburus salawat, iaitu sejurus lepas sembahyang fardu. Lepas sembahyang fardu pun doa mustajab juga untuk kita berdoa. Jangan ditinggalkan doa lah lepas sembahyang fardu. An Abi Malik al-Asy'ari, daripada Abu Malik al-Asy'ari, dia berkata Nabi SAW bersabda, inna fil jannah ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha, a'addaha Allahu liman alana al-kalam wa at'ama at-ta'am wa taba'a as-siyam wa shalla bil-laili wan nasu niyam, rawahu al-Baihaqi. Iaitu daripada Malik al-Asy'ari, dia berkata Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dalam syurga ini ada ghuraf, iaitu ada bilik, ghurafan, ada beberapa bilik. Kemudian dilihat zahir syurga tadi atau bilik tadi daripada, dilihat zahir daripada batin, dan dilihat batin daripada zahir. Mana orang luar boleh nampak luar, orang dalam boleh nampak luar. Allah Ta'ala sediakan ini, syurga ini adalah untuk orang yang lembut percakapan. Mana bila dia cakap dengan orang, makna muasyarat, muamalat dia dengan manusia bagus, bukan kasar, bukan suka maki, suka marah, tidak. Terutama bos lah. Bila orang kerja bawah dia seorang majikan, kasar perkataan dia. Ada juga bos yang suka caci, maki, hamun, cakap bodoh, macam-macam perkataan keluar. Ini bos yang tidak baik, akhlak yang tidak baik. Selalunya kalau dia cakap macam tu, Allah Ta'ala akan balas baliklah kepada dia. Sama ada anak dia perangai tak apa baik dengan dia, cucu dia ke, Allah Ta'ala akan bagi kepada dia balik. Sebab dia muamalat tidak baik kepada manusia. Wataba'as siyam, orang yang mana puasanya berturut-turut. Apa maksud puasa berturut-turut ni? Maksud di sini adalah banyak berpuasa selepas puasa fardu. Selepas puasa fardu dia banyak puasa sunat, itu maksud dia. Kemudian wasalla bil laili, semayang malam ketika mana manusia sedang tidur, manusia sedang nyenyak, dibuai mimpi, dia bangun untuk semayang. Ini manusia ini akan mendapat syurga yang tinggi di akhirat nanti. Daripada Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW berkata kepada aku, ya Abdullah, wahai Abdullah bin Amr, la takun misla fulan kana yaqumu min al-laili fataraka qiyamil lail, hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Wahai Abdullah bin Amr, Nabi pesan, jangan kamu jadi seperti si fulan, seperti orang ini, yang mana dia bangun daripada malam, sebahagian malam untuk tahajud, kemudian dia tinggal untuk qiyamul lail. Mana dia bangun sekali ya malam, kemudian tak nak bangun tahajud dah. Ini Nabi larang. Dalam hadis ini mengisyaratkan apa? Mengisyaratkan tarakal ibadah war ruju' ila al-'adah. Mana dia meninggalkan ibadat dan bukan makin maju makin mundur ke belakang. Mana bukan semakin meningkat ibadat dia, semakin kurang semakin dia tinggalkan. Itu yang Nabi kata, jangan jadi seperti orang ini. Dia rugi. Sepatutnya hari esok lebih baik daripada hari ini. An Uthman bin Abil As, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, kana li Dawud alaihi salatu wassalam min al-laili sa'atun yuqidhu fiha ahlah, yaqulu ya ala Dawud qumu fasallu fa inna hadhihi sa'atun yastajibu Allah azza wa jalla fiha ad-du'a illa li sahirin aw 'ashar, rawahu Ahmad. Dari Uthman bin Abil As, dia kata, aku dengar Nabi SAW menyatakan, adalah bagi Nabi Daud alaihi salatu wassalam ada satu waktu yang dia akan kejutkan
keluarga dia pada waktu tersebut. Dan Nabi Daud akan berkata, wahai keluarga Daud, kamu semua hendaklah bangun. Maka mereka pun semayang. Kerana sesungguhnya kamu bangun dan kamu semayang, walaupun sebahagian daripada malam. Kerana sesungguhnya ini adalah satu waktu yang dimustajabkan doa. Sekiranya kamu berdoa pada waktu ini, melainkan tukang sihir, orang yang pelaku sihir tak dimustajabkan doa, dan juga asyar, pengutip cukai yang tak sah lah, pengutip cukai yang zalim, ini juga tidak akan dimustajabkan doa dia. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul afdhalus salah ba'da al-mafruḍah salatun fi jawfil lail. Jadi untuk pelaku sihir, orang yang mengutip cukai yang tidak halal, cukai yang tak sepatutnya lah, cukai ni ada cukai yang dibenarkan untuk kemaslahatan negara, tapi cukai yang dia buat sendiri, bukan kerajaan punya, dia yang kutip. Jadi ni harta yang tidak berkat lah, doa tak mustajab. Bukan kata pengutip cukai apa-apa memakan hak manusia, makan bahagian manusia, harta orang lain, semua ni. Bangunlah qiyamul lail ke, tahajud ke, 10 malam terakhir bulan Ramadan, bangun qiyamul lail, semayang berjemaah sekali, doa tak mustajab kerana memakan harta hak orang lain. Hadis daripada Abu Hurairah, dia kata, aku dengar Nabi SAW bersabda, afdalus salah ba'dal mafruḍah, seafdal solat selepas semayang fardu adalah solat pada tengah malam. Mana solat sunat terafdal? Solat tahajud. Ini seperti mana diriwayatkan oleh Imam Muslim lah, afdalus salah ba'dal maktubah as-salah fi jawfil lail, solat tengah malam. Dan ini juga satu hujjah bagi Imam Abi Ishaq Al-Maruzi dan juga di kalangan ulama Syafi'i, yang menyatakan solat malam tahajud ini lebih afdal berbanding sunat-sunat rawatib, solat sunat qabliyah dan juga ba'diyah. Dia bertentangan dengan majoriti ulama. Majoriti di kalangan ulama yang menyatakan solat rawatib, solat sunat qabliyah, ba'diyah yang mengiringi solat fardu lebih afdal. Tapi kalau kita lihat dari segi literal, sudah pasti yang pendapat pertama, hadis yang kita sebutkan tadi, iaitu seafdal solat selepas semayang fardu adalah semayang tahajud, berjaga pada pertengahan malam, tengah malam. Jadi itu majoriti di kalangan ulama lah yang menyatakan sembahyang malam lebih afdal berbanding qabliyah dan juga ba'diyah, berdasarkan teks nas daripada hadis yang kita sebutkan tadi. Cuma kadang-kadang sebahagian ulama menjawab, maknanya min afdalis salah wa huwa khilafu siyaqil hadis, iaitu afdal salat, maknanya min afdalis salah, min afdalis salah, iaitu di antara afdal salat. Sebab sebahagian di kalangan sebahagian hadis menyatakan min afdalis salah, di antara seafdal salat. Jadi di antara, mana antara banyak-banyak tu, di antara seafdal salat. Mungkin ada yang lain yang lebih afdal. Kadang-kadang sebab itu ada juga ulama menyatakan tahajud lebih afdal. Itu pendapat yang berdasarkan teks nas daripada hadis yang kita sebutkan tadi. Sebab dia susah. Qabliyah ba'diyah ni memang selalu buat. Kita nak buat sembahyang fardu, buatlah qabliyah, buatlah ba'diyah. Cuma berjaga malam ni dia memerlukan pengorbanan yang lebih tinggi. Dan ulama menyatakan juga solat tahajud ini dia jauh dari riak. Sebab orang tak tahu. Kita duduk rumah kita seorang yang tahu, ataupun anak isteri kita pun kadang-kadang tak tahu, mereka tidur. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Nabi telah datang seorang lelaki kepada Nabi. Maka dia kata, inna fulanan yusalli bil laili fa idza asbaha saraqa, fa idza asbaha saraqa fa qala innahu sayanhahu ma taqul. Daripada Abu Hurairah, dia kata seorang lelaki datang jumpa Nabi, maka Nabi SAW, maka lelaki tadi menyebutkan, sesungguhnya si fulan, seorang lelaki ni,
dia sembahyang malamnya kuat, selalu bangun sembahyang malam. Tapi bila waktu pagi je dia mencuri. Malam sembahyang, pagi mencuri. Mencuri ni sama ada dia mencuri, ambil harta manusia, ataupun dia berniaga tapi dia mencuri harta. Berniaga tapi dia kurangkan timbangan, itu curi juga. Beli santan 1 kilo tapi timbangnya 800 gram, dia tak cukup pun 1 kilo, ataupun 900 je. Itu pun curi juga. Kemudian apa jawapan Nabi? Nabi kata innahu satanhahu, iaitu nanti semayang malam dia akan menegah dia daripada perbuatan mencuri. Satanhahu ma taqul, semayang dia akan melarang daripada apa yang kamu katakan, iaitu mengambil hak manusia ataupun mencuri. Ibnu Hajar menyatakan seumpama solat ini la mahalah, tidak mustahil sembahyang akan melarang seseorang daripada perbuatan mencuri, menyebabkan dia bertaubat daripada melakukan kecurian dan dia menjadi orang yang baik. Dia berhenti daripada mencuri kerana sembahyang yang berkualiti. Dalam hadis ini juga mensyaratkan firman Allah Ta'ala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sembahyang itu melarang daripada perbuatan fahsyak dan juga mungkar. Okey. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha dia berkata, Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla, amalan yang paling disukai di sisi Allah adalah adwamuha, yang mana amalan tersebut berterusan. Adwam wa in qalla, walaupun sedikit, walaupun sedikit amalan. Amalan yang sedikit tapi berterusan lebih baik daripada amalan banyak tapi tak berterusan, dia tak jaga. Daripada Masruq, dia pernah bertanya kepada Aisyah, ayyul a'mal ahabbu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling disukai di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka pada ketika itu Aisyah menjawab, ad-daimu, iaitu yang berterusan, yang konsisten, yang istiqamah. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhu minal a'mal ma tutiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhu minal a'mal, iaitu lakukanlah apa-apa amalan, apa-apa zikir, wirid ataupun ibadat-ibadat sunat, sama ada berbentuk perbuatan, perkataan, sekadar mana yang kamu mampu. Berterusanlah dengan ibadat, perbuatan, perkataan, zikir, solat, ibadat sunat, sekadar mana yang kamu mampu. Maksudnya janganlah kamu paksa diri kamu dengan wirid yang banyak, zikir yang banyak, ibadat sunat yang banyak, yang kamu tak mampu istiqamah, konsisten benda tu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala tak bosan sehinggalah kamu bosan. Mana Allah Ta'ala ni tidak bosan untuk memberi pahala kepada kamu. Sehinggalah kamu yang bosan, itu sehinggalah kamu yang meninggalkan ibadat tersebut. Sebagai ulama menyatakan maksud hadis ini, Allah Ta'ala tidak berpaling daripada kamu. Maksudnya Allah Ta'ala sentiasa ada bersama kamu, tidak paling, sentiasa beri pahala kepada kamu. Cuma kamu yang akan tinggalkan ibadat tersebut. Sebab al-malal, bosan, itu tidak ada di sisi Allah Ta'ala. Perbuatan bosan ini hanya ada kepada manusia saja, makhluk. Kemudian an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza na'isa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-nawm, fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubba nafsah. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza na'asa, apabila salah seorang di kalangan kamu mengantuk, dia mengantuk,
pada ketika dia sedang semayang, maka Nabi kata tidurlah. Maknanya cepat selesaikan semayang, kemudian dia tidur. Hukumnya sunat dia tidur. Nabi kata hendaklah dia tidur. Sebab bila tidur dapat pahala. Sebab dia mengantuk sangat tidur pun ibadat juga. Tapi kalau dia paksa juga ibadat, hukumnya makruh. Macam dia baca Quran mengantuk tersengguk, tutup Quran tidur dulu. Cuma masalah kita kalau tutup Quran tidur, habis terus. Sedar-sedar dah sampai 3-4 jam dah tidur. Sebenarnya tidur sekejap je, ataupun tidur duduk pun boleh. Sampai dihilang ngantuk. Kalau tak, kalau tuan-tuan paksa juga satu page tu, satu muka surat tu dekat nak setengah jam, ulang benda sama. Ulang sampai separuh muka, tersengguk tidur, ulang balik. Sampai separuh muka lebih, tertidur, ulang balik. Sampai nak setengah jam muka surat yang sama. Hukumnya makruh beribadat dalam keadaan mengantuk sangat. Sehinggalah dia tidur, sehinggalah hilang mengantuk dia. Kerana sebab apa Nabi suruh tidur? Kerana salah seorang di kalangan kamu bila mana dia semayang dalam keadaan dia mengantuk, dia tak tahu. Dia tak tahu apa yang dia baca, apa yang dia doa. Kemungkinan kebarangkalian dia nak minta ampun kepada Allah Ta'ala, tapi dia mencaci diri dia, dia menghina diri dia. Dia nak minta ampun sebab dia mengantuk sangat, dia tersalah sebut. Contohnya dia kata sepatutnya Allahumma ghafirli, wahai Allah ampunkan dosaku. Tapi dia salah sebut sebab mengantuk sangat, ghiltuka ain, Allahumma afir. Afir ni makna hinakan diri aku, hinakan aku. Sepatutnya nak minta kata ampunkan dosa, tapi dia salah sebut, ghiltuka jadi ain, Allahumma ghafirli, Allahumma afir. Allahumma afir makna rapatkan muka aku dengan apa? Tanah, mana hinakan aku. Sebab itu bila seseorang makna dalam maknanya dia nak minta kepada Allah diampunkan dosa dia, untuk jadi orang yang bersih hatinya, nak bercakap dengan, nak bermunajat dengan Allah, tetapi dia tersalah, maka dia bukan menambahkan pahala, tapi dia menambahkan dosa. Sebab dia caci diri dia. Sebab itu ketika mengantuk sangat, jangan tidur, rehat dulu. Sebab badan kita, mata kita ada hak. Daripada Anas radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik, dia berkata Nabi SAW bersabda, la yusalli ahadukum nasyatahu, liyusalli ahadukum nasyatah. Hendaklah salah seorang di kalangan kamu semayang pada ketika waktu dia cergas, waktu dia segar. Wa idza fatura, bila mana dia dah lemah, dia dah mengantuk, dia dah penat, falyaq'ud, maka hendaklah dia tidur. Hendaklah dia berhenti, stop daripada ibadat dia. Wa fil udul anil yatruk nuktatan latifah, maksudnya dia kena alih buat ibadat lain. Sepatutnya orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadat, dia buat solat ataupun selain daripada solat, kemudian dia yang terbaik, dia memilih cara yang sederhana dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk mengelakkan daripada rasa bosan dan juga penat yang teramat sangat. Kerana Allah Taala ni dia akan memberi pahala mengikut kemampuan manusia, dan Allah Taala tidak bosan untuk memberi pahala kepada manusia. Cumanya dalam hadis ini apa yang kita boleh mengambil manfaatnya, bila mana seseorang itu waktu cergas rebut peluang tersebut beribadat. Kita bila malam tak boleh tidur, kita ambil aset, tengok WhatsApp, tengok ni, tengok, tak boleh tidur. Ada waktu cergas kita buat ibadat, semayang, baca Quran, kemudian barulah kita sampai mengantuk. Kalau kita semayang ni selalu mengantuk, baca Quran waktu malam selalu mengantuk, bila dah ngantuk tidur. Jangan paksa diri kita untuk beribadat. Macam kita tarawih lah, bila kita tarawih kan kita ada selawat tengah-tengah, supaya nak alih kita. Kalau kita buat semayang 2 rakaat, salat 2 rakaat sampai 20 rakaat kan penat. Jadi alihkan buat ibadat lain, selawat, yang mana suara dia bagus, selawat subhanal malikil ma'bud, subhanal hayyul ladzi la yamutu wa la yafutu. Siapa yang suara dia bagus, dia boleh kuatkan suara untuk mengelakkan manusia daripada rasa bosan lah.
Kalau tak, lepas 2 rakaat baru nak unjuk kaki, Allahu Akbar, imam dah Allahu Akbar. Penat. Cukup sekadar tu pada malam ni. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada apa-apa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman lah pada saya juga tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.